Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu 'al-'iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhaddithu ba'da dhalika amra. Sadaqallahu 'azim. Wahai Nabi, apabila kamu telah talak akan isteri kamu, maka talaklah mereka di dalam iddah mereka, dan hitungkanlah bilangan iddah itu, dan takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan Tuhan kamu, dan jangan kamu keluarkan isteri-isteri kamu itu yang telah ditalak daripada rumah-rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar daripada rumah itu kecuali bahawasanya mereka melakukan kejahatan yang nyata. Demikian itu merupakan batasan-batasan Allah. Barang siapa yang telah mengatasi batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman kepada diri dia sendiri. Kamu tidak tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan satu urusan yang baru pula selepas daripada itu. Sadaqallahu al-azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat yang pertama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah tafsir kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita baca separuh ayat dia. Ayat ni kalau tengok dalam Mushaf Osmani kita ni, dia ada 5 baris, dan kita itu kupas satu baris je. Dalam satu ayat ada 5 baris, satu baris baru kita kupas. Dan insya-Allah kita nak sambung balik kupasan kita yang lepas, insya-Allah. Dalam kupasan kita yang lepas, kita ada sebut tentang ayat berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mentalakkan salah seorang daripada isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun ada perangai macam kita juga. Ada yang mulut tak reti nak jaga, kadang-kadang bercakap tu ikut dan nak bercakap. Orang Kelantan panggil cepelak mulut. Orang Kelantan punya bahasa dia tu, cepelak mulut. Cepelak mulut ni, kalau orang Terengganu dia panggil mulut kain sahang. Dia kata mulut kain sahang, kain basahan. Dia ikut dah je nak bercakap. Ada isteri-isteri Nabi tu ada yang tak berapa reti nak jaga mulut, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kadang-kadang jadi marah. Marah tu bukan marah sikit, sampai satu tahap marah tu sampai kena ajar pula ke bini. Nak ajar ni macam-macam cara dah nak ajar. Tak makan juga last sekali terpaksa talak. Ada salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam talak tu namanya Hafsah. Hafsah ni siapa dia? Anak perempuan kepada Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kahwin dengan anak Umar, dan seorang lagi dia kahwin dengan anak Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu anak perempuan nama Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab ada seorang anak perempuan nama Hafsah. Hafsah tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Osman tu pula menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pun kahwin dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk pusing-pusing dalam sama-sama kawan ni.
Dok pusing-pusing dok kawal hari ni, tak apalah, kita kira sama-sama kita je lah, berkawal lain kan. Kalau kita nak ambil orang jauh takut tak kenal, ni kita sama-sama kenal ni lah, kahwin sama-sama dia orang ni kan. Jadi dalam ramai-ramai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi ni ada yang orang Qibti, ada perempuan nama Mariah Al-Qibtiyah, orang perempuan daripada Mesir, Mariah Al-Qibtiyah. Itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang Yahudi, namanya Sufayyah binti Huyai. Itu orang Yahudi orang Yahudi yang kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pula ada yang nama Maimunah. Kan orang Madinah yang berkenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak, orang Mekah yang berkenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu pergi Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia ni Nabi Muhammad ni orang Mekah dan Maimunah ni pun orang Mekah. Duduk dekat Mekah masa Nabi Muhammad duduk dekat Mekah, tak pernah kenal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi duduk dekat Madinah buat kerajaan. Mula orang cerita pasal Muhammad. Muhammad dia begitu begini, baik dia begitu begini. Jadi masa berlaku sejarah Sulhul Hudaibiyah, dia dengar dah cerita Nabi. Dia siapa dia Muhammad ni? Siapa dia Muhammad? Dan dia ni pula adik-beradik dia ada kakak. Kakak tu pula kahwin dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Nabi tu nama Al-Abbas. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu pergi Fathu Mekah, sebelum Muhammad nak pergi Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, si Maimunah ni dia dah bagi tahu dah kepada isteri, kepada Abbas. Abbas bagi tahu pada Abbas, mak saudara sabit Nabi lah kita panggil kan, mak saudara sabit Nabi, bagi tahu pada perempuan ni, anda tak ingat nama apa perempuan, Ummul Fadl kalau tak silap anak. Dia bagi tahu nama perempuan ni yang dia ni berkenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan ni pula bagi tahu pada Abbas, pada suami, dan suami ini pula bagi tahu kepada anak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni diamlah mula-mula tu. Tapi last sekali nampak nak sangat, pergi Pinang kahwinlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang perempuan nama Maimunah. Maimunah tu bukan nama betul dia, itu nama gelaran dia. Maimunah ni makna Melayu ni orang yang berbahagia. Dan gelaran itu diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada nama betul dia Bararah binti Al-Harith. Itu nama penuh dia. Itu nama lain. Dia Nabi sallallahu macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan isteri-isteri dia ni, dia kadang-kadang jadi panggilan khusus yang dia panggil, orang lain tak panggil. Cuma jadi popular orang panggil tu setelah benda tu dipopularkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah tu sendiri tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kadang-kadang dia tak panggil Aisyah. Dia pergi panggil ya Aish. Yang tu Nabi panggil, orang lain tak panggil tu. Dia ada panggilan romantik. Kita pun macam tu juga dengan bini kita kan. Boleh sayang. Orang lain tak panggil sayang, kita seorang panggil sayang kat dia. Tapi selalu kita panggil sayang ni bukan ke bini, ke kucing. Kucing kita panggil sayang ke kucing. Bini tak pernah panggil pun sayang. Bini tu panggil panggil bini dia. Tapi ke kucing sayang, comel. Panggil kepada kucing. Nabi SAW dengan isteri dia tu ada panggilan khusus dia panggil. Aisyah tu 2-3 panggilan khusus dia panggil. Ada dia panggil ya Aish, satu. Ada pula dia panggil ya Humaira. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita pun kena bercinta sebenarnya. Kalau nak ikut Nabi lah ni. Kalau nak ikut betul-betul nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhlah. Kita kalau dengan bini kita pun kena ambil sikap macam tu. Isteri kita tu ada panggilan khusus kita panggil, orang lain pun tak panggil. Cuma kalau popular tu kita lah puncanya, bukan orang lain. Macam nak? Kita panggil lah apa boh lah, rembat lah nak panggil apa pun. Tapi biar yang kawan tu suka lah, jangan boh panggilannya kita mulakan. Dan panggilan tu dia dengar dia potential. Kita panggil panggil bini tu kan, itu kita start tu, orang lain tak pernah buat, tapi bini dengar pun sakit jiwa. Betul tak? Biar panggilan tu panggilan yang mesra antara suami dan isteri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada isteri-isteri, dan ada isteri-isteri ni kadang-kadang perangai pun boleh tahan jugalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang dia pening juga sekali-sekala kan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ceraikanlah seorang perempuan namanya Hafsah. Jadi bila cerai, Hafsah ni dia buat perangai, dia tak duduk dalam rumah Nabi. Lepas cerai, dia tinggalkan rumah Nabi, dia pergi balik rumah bapa dia, Umar Al-Khattab. Dan disebabkan kelakuan yang dilakukan oleh Hafsah itu, Allah Ta'ala pun turunlah ayat yang kita baca. Ayat pertama daripada surah At-Talaq. Itu satu asbabun nuzul lah. Yang kedua, sebab turun ayat ni berkait dengan anak kepada Umar Al-Khattab, namanya Abdullah. Umar Al-Khattab ni ada ramai anak. Antara anak nama Asim.
Asim ni lah atuk kepada Umar Abdul Aziz. Asim dia kahwin dengan seorang perempuan nama Ummu Ammarah, dan daripada dua tu dapat anak nama Laila. Laila tu pula kahwin dengan seorang lelaki nama Abdul Aziz. Laila dengan Abdul Aziz ni dapat anak nama Umar Abdul Aziz. Maknanya Asim ni atuk lah kepada Umar Al-Khattab, cerita dia. Ada pula anak Umar Khattab nama Hafsah, isteri Nabi SAW. Ada pula seorang lagi namanya Abdullah, Abdullah bin Umar. Abdullah ni popular dengan keilmuan, alim, ilmu banyak. Abdullah ni dia sempat jadi mufti. Mufti pula di Madinah. Bukan calon-calon mufti je. Jadi mufti Madinah ni. Madinah masa tu tempat rojokan dunia. Sekadar jadi mufti Selangor tak ada apa. Mufti Perlis tak ada apa. Mufti Perak pula lagi tak ada apa. Kan? Habis nak bagi tahu jadi mufti pula Madinah tu. Besar tu jawatan mufti Madinah tu kan. Jadi nak ceritanya Abdullah ni bukan calon-calon manusia lah. Hebat, orang ilmu banyak. Orang nama Abdullah. Masa hayat Nabi SAW dulu, Abdullah bin Umar ni ada satu hadis cerita pasal dia. Dia ni suka catat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Cerita dia, Nabi gimana, adalah buku catatan dalam poket. Dia dengar Nabi terus tulis. Dengar tulis. Dia tengok ni Muhammad benda buat benda pelik, dia tulis terus. Sampailah datang orang-orang Quraisy pergi jumpa dengan Abdullah bin Umar. Dia bagi tahu pada Abdullah, kamu tulis ni semua daripada Nabi. Kau tahu tak Muhammad SAW ni orang macam kita je. Kadang-kadang dia buat silap, kadang-kadang dia cakap dengan hawa nafsu. Jadi buat apa kamu tulis? Mana tahu kamu tulis tu benda hawa nafsu Nabi Muhammad. Sedap alik Quraisy ni pula goreng. Yang kawan ni pula terpakai. Yang Abdullah ni boleh terpakai. Orang ni kadang-kadang dia bercakap best. Kita yang tak betul tu kita boleh terpengaruh. Betul tak? Sebab ucapan dia bagus. Nabi SAW pun pernah sebut dalam hadis, inna libayanin la sahran. Inna libayanin la sahran. Ada sebilangan daripada ucapan ataupun ceramah itu, pidato itu seperti sihir. Orang kena sihir macam mana kan tak sedar diri. Ada orang dengar ceramah tu macam dengar sihir. Dia dengar ucapan tu boleh tenganga kan. Bila dia tengok Gangnam Style tu dia boleh tenganga. Bila kawan tu pergi tanya apa pandangan kamu tentang parti ABC, dia boleh tak perasan boleh sebut no. Semangat dia pula jawab kan. Itu biasalah tu, macam mana kadang tersihir. Kita boleh tersihir. Sorry duk war sikit-sikit tak apa, jangan marah pula. Jadi nak bagi tahu memang itulah kaedah kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan satu hakikat lain kita kena akui lah. Tak apalah. Jadi Nabi SAW, Abdullah bin Umar Al-Khattab ni, dia ni ilmu dia banyak, dia catat. Jadi orang Yahudi, ada orang Quraisy ni bagi tahu pada dia, Muhammad SAW ni cakap mungkin hawa nafsu. Dia pun berhenti daripada tulis. Bila berhenti daripada tulis, dan dia pergi cerita benda tu ke Nabi SAW. Muhammad, ya Rasulullah, orang Quraisy kata aku begini. Aku pun berhenti tulis. Masa tu Nabi Muhammad SAW dalam hadis sebut fa'au ma'a sababatuhu ila fihi faqal. Nabi Muhammad terus mengisyaratkan jari telunjuk Nabi ke mulut Nabi, kemudian lalu mengatakan la yakhruju min hadza illa al-haq. Tidak keluar daripada ini kecuali kebenaran sahaja. Itu ada hadis dan hadis tu daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar Al-Khattab. Cerita Abdullah ni, tok guru alim macam mana pun ada problem. Ingat kita ni tok guru macam mana pun, alim macam mana pun, ngaji kitab banyak macam mana pun, duk tengok Nabi Muhammad SAW macam mana pun, ada juga silap dia. Orang Syekh, bukan malaikat. Kita ni orang, sikap orang, sifat bagi orang ni, baik ada buruk dia, buruk ada baik dia. Itu kaedah orang. Kita jumpa orang jahat lah atas muka bumi ni, siapa paling jahat? Terdengar jahat ni berdengung dah, kita dah termenung dah. Tapi jahat cek, ada baik juga dia ni. Pasal tak? Kita tengok orang tu baik, tapi ada jahat dia. Cerdik macam mana pun ada bodoh dia. Bodoh macam mana pun ada cerdik dia. Itu satu hakikat kita kena terima berlaku pada semua manusia. Abdullah bin Umar ni, dia ni tok guru besar, alim. Kalau kita tengok bahas segi keilmuan dia, orang nak rojok tafsiran Quran pergi tanya dia, orang nak tanya hadis pergi tanya dia, hebatlah orangnya. Tapi ada sikit problem. Apa problem dia? Dia bercerai dengan bini dia. Dah lah bercerai, masa tu bini sedang haid pula. Dia tak kena lah. Benda tu tak elok. Dia panggil talak bid'ai. Dia talak ni ada dua, satu panggil talak sunni, satu lagi dia panggil talak bid'ai. Bukan talak syi'i pula. Talak sunnah, jadi talak syiah lah pula. Tak ada. Tak ada talak syiah, tak ada. Yang ada talak sunni, satu lagi dia panggil talak bid'ai. Talak yang sunnah, satu lagi panggil talak yang bid'ah.
Talak yang sunni ni, kita talak isteri, seorang lelaki talakkan isteri semasa isteri sedang suci. Ada satu lagi dia talak isteri dia ketika isteri sedang haid. Yang tu dipanggil talak bid'i. Jadi dilakukan talak bid'i, dan talak bid'i itu bila dilakukan diketahui oleh bapa dia nama Umar, dan Umar ni bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa itulah Allah Taala turun ayat Quran kita baca. Ayat pertama dari surah At-Talaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Talaklah perempuan itu pada time yang sesuai. Time yang sesuai itu maksudnya ketika dia tidak haid. Itu maksud dia. Cerita daripada ayat kita baca dalam kuliah kita bulan lepas. Dan antara lain kita sebut hari itu tentang talak. Talak ni dia ada dua. Yang pertama dipanggil talak raj'i, yang kedua dipanggil talak bain. Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Satu lagi dipanggil talak bain, talak yang tidak boleh dirujuk. Talak raj'i ni, talak boleh dirujuk ni, talak satu dan talak dua. Orang lelaki tu dia balik rumah, dia pergi talak bini dia, satu ataupun dua, ada harapan lagi nak rujuk. Bila? Semasa dia berada di dalam iddah. Ada satu lagi panggil talak bain. Talak bain ni talak tiga. Talak tiga dan ke atas. Dia marah sangat ke bini dia, ambil kau talak sejuta, dia rembat. Tak ada pasal-pasal sejuta kan. Bila sebut sejuta, dia tahu berapa? Tiga. Dia kategori sebagai tiga. Sama ada disebut tiga ataupun lebih daripada tiga. Jadi bila talak tiga, ketika itu kalau nak kahwin balik, kalau nak balik perempuan tadi tidak boleh dirujuk, tetapi kena muhallil. Muhallil ni orang Melayu kita guna istilah yang agak jahat, Cina buta. Kesian orang Cina. Orang Melayu punya jahat, orang Cina kena. Orang Melayu ni dia dah kata dengan bini dia, dia gila talak, dia kena orang Cina. Marah orang Cina tu. Ni apa hal kau gila talak dengan aku kena kan? Ni masalah juga ni. Tak. Jadi dia panggil kena muhallil, Cina buta. Bermakna lelaki itu dia perempuan tadi dia kena kahwin lelaki lain, lepas tu bersetubuh, lepas tu bercerai, lepas tu habis iddah baru boleh si lelaki suami asal tu kahwin balik dengan isteri dia. Dia panggil talak bain. Insya-Allah. Jadi satu kes tau berlaku kat Thailand. Lama dah ni, cerita lama. Ada dok pondok cerita di popular. Dekat Thailand dulu ada seorang tok guru. Tok guru ni alim, tapi dia ni pemarah. Dia ni susah nak redakan dia punya marah. Hari tu bergaduh lagu mana tengah bini dia, perempuan bergaduh, last sekali bagi talak tiga terus. Ambil engkau. Bila talak, dok tak lama menyesal. Allah menyesalnya tertalak tiga. Mula gila talak tok guru ni. Dia fikir macam mana dia nak buat. Nak buat balik tu macam mana. Fikir, last sekali dok teringat, dia ni kalau pergi mengajar kat masjid dia tu, dia ada seorang anak murid yang kerja dia bawa slipper tu guru. Sampai dekat masjid, naik, anak murid ni akan pegang kasut naik sekali. Punya taat anak murid, dia fikir nak kena anak murid ni. Tok guru ni agak jahat sikit lah. Dia pun pergi jumpa dengan anak murid ni. Dia kata ke dia, kau pergi kahwin dengan bini dia tu. Pergi kahwin. Lepas kahwin, cukup sebulan nanti kamu kena cerai lah. Lepas tu dia nak kahwin balik. Kata tok guru ni lah, setuju kahwin macam cukup sebulan, telefon tak angkat dah. Cukup sebulan SMS tak balas dah. Sudah pahal pula anak murid aku, pergi kat rumah tengok, pindah dah. Dah dapat pakai lupa itu kan. Ada kes berlaku kat Thailand. Jadi jangan nak buat kerja. Jangan nak buat kerja. Sebenarnya berpakat ni dalam bab muhallil ni haram, tak boleh haram. Benda tu pernah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil talak raj'i, satu lagi talak bain. Satu angle yang kedua atau sudut yang kedua berkait dengan talak ni, lafaz talak. Dia masa orang mentalakkan isteri, talak tu dia ada satu dia panggil lafaz sarih, yang kedua dipanggil lafaz kinayah. Lafaz sarih ni clear, jelas. Saya talak awak kan. Balik rumah dia pergi, I talak you. Saja-saja aja buat. Saja nak buat gila. Jadi bila dia kata macam tu, walaupun gurau, maka talak itu tetap jatuh. Apa salbang abang duk kata talak ni? Saja-saja Valentine's Day. Boleh bapak dia. Jangan nak buat kerja macam tu. Walaupun Valentine's Day dia buat gurau, tetap jatuh. Tetap jatuh. Ada satu lagi dipanggil talak lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni lafaz tak clear, tapi lafaz itu boleh ditafsirkan sebagai talak. Contoh kalau dia kata kepada isteri dia, keluar daripada rumah. Kau ni aku rasa keluar rumah aku boleh tak? Ayat dia keluar. Jadi pada masa tu tertakluk kepada niat. Kalau dia niatkan talak, maka jatuh talak. Kalau tidak niat talak, maka tidak dikira sebagai talak. Maknanya disebut tu bini dia confuse, ni abang ni niat talak ke tidak?
Contoh, pergi lapor dekat mahkamah. Mahkamah ni kena panggil si suami, mahkamah ni tanya, ni kamu dah sebut tu keluar rumah tu niat talak ke tidak? Kata isteri niat talak. Kata suami niat talak, jatuh talak. Kalau kata tak niat talak, maka tak jatuh talak. Bermakna tertakluk kepada niat. Dia panggil lafzul kinayah, lafaz yang kinayah. Lafaz kinayah ni, lafaz tu kalimah lain tapi boleh ditafsirkan dengan berbagai tafsiran. Antara tafsiran yang boleh ditafsirkan adalah talak. Gitu. Itu dikatakan lafaz kinayah. Dan kita kena ingat talak ni satu benda yang tidak boleh dibuat gurau. Kalau gurau tetap jatuh. Ingat, dia ada 2-3 benda yang gurau jadi. Antaranya menikahkan, an-nikah. Nikah ni benda gurau jadi. Yang keduanya ar-raja'ah, rujuk isteri. Kalau ikut dalam beberapa mazhab, contoh dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, rujuk isteri ni kenyit mata boleh jadi tau. Dia cerai dalam iddah, si lelaki tu kenyit mata ke bini, bini pun kenyit balas, jadi dah rujuk. Cool betul mazhab dia. Mazhab ni memang senang. Mazhab kita ni kena sebut, saya rujuk awak, yang saya terima rujukan. Banyak cerita. Tapi dalam mazhab Maliki memang simple, kenyit mata, kawan tu kenyit balas, beres dah tu, jadi dah tu. Kalau kenyit, kawan tu duk main gigit jari, tak apa dah tu. Dia jadi dah. Itu dalam mazhab Maliki. Nak cerita bab rujuk, benda gurau pun jadi. Yang ketiga, benda gurau jadi talak. Talak. Jadi talak ni jangan buat main-main lah. Talak ni benda besar sebenarnya di dalam Islam, gitu insya-Allah. Dan yang akhir sekali kita bincang itu dalam kuliah lepas tentang iddah. Iddah, al-iddatu. Bila orang perempuan itu ditalak, maka dia ada iddah. Iddah dia, kalau dia kematian suami 4 bulan 10 hari. Itu kiraan dia. Dan benda tu memang tersebut di dalam Al-Quran. Tapi kalau ditalak suami biasa tu, dia ada 3 quru'. 3 quru'. Quru' ni, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang perempuan yang ditalak itu, dia kena tunggu 3 quru'. Quru' ni, ada ulama' kata suci, ada ulama' kata haid. Maksudnya, kalau perempuan tu kena talak ketika haid, lepas tu dia suci, lepas tu dia haid, baru kira 1. Haid, suci pula kira 2. Macam tu kan kiraan dia. Ada pula ulama' kata haid itu pula bukan suci. Khilafah di kalangan 2 ulama' lah. Jadi dia kena 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Ada ulama' kata macam tu. Dan ada pula orang perempuan yang dia ditalakkan isteri ketika dia sedang mengandung. Bila dia sedang mengandung, suami talakkan dia. Bila suami talakkan dia, dia dikira sebagai habis iddah apabila dia beranak. Bila beranak, automatik dah habis iddah. Contoh, kawan tu duduk tengah beranak. Nak beranak dia ni, nak terkeluar dah. Sikit-sikit dah nak terkeluar. Yang si bini ni pergi tarik, apalah abang punya pasal lah ni. So, kau ni pahal nak beranak, kutuk aku boleh tak pasal. Ambil lah kau talak sebiji. Dia pergi kata. Bila kata talak, bini terkejut, terberanak terus. Contoh, automatik habis iddah. Nampak? Automatik habis iddah. Bila baby tu keluar, automatik habis iddah. Dia adalah babak hukum iddah ni, panjang cerita pula. Dan dalam iddah tu pula, bagi orang perempuan yang talak raja'i, lelaki lain tak boleh kacau perempuan tadi. Tak boleh nak mengorak, tak boleh bagi isyarat, tak boleh, semua tak boleh. Pergi ni kau dah bercerai ni, lepas ni aku pergi pinang kamu. Jangan. Haram tu. Tak boleh. Haram tu bukan dosa biasa, dosa besar pula. Sebab orang perempuan dalam iddah sebenarnya masih lagi dikira sebagai isteri kepada lelaki tadi. Dikira sebagai isteri lelaki tadi, hukum dia. Tapi kalau kematian suami, kalau nak pinang perempuan tadi, dia tak boleh dengan lafaz yang clear, tapi guna lafaz sindir-sindir, itu dibenarkan. Contoh, dia kematian suami, bermakna ada iddah lagi 4 bulan 10 hari. Dalam jangka 4 bulan 10 hari, kita pergi jumpa perempuan, kita pergi cakap dekat dia, "Hei, kamu ni sejak mati-mati suami comel pula." Itu contoh ayat lah. Itu ayat mengorak tu sebenarnya, tapi tak apa nak perasan. Yang tu tak apa. Kalau cakap ni dah habis iddah, lepas ni jangan bila orang lain tahu, bila aku mengorak, aku kira okey dah ni. Jangan. Itu haram. Hukum dalam Islam. Benda ni pernah berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan seorang muslimat yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mati suami, meninggal suami Ummu Salamah ni, dekat kubur tu Nabi Muhammad pergi tanya Ummu Salamah, "Kamu rasa macam mana tentang suami kamu ni?" Kata Ummu Salamah, "Aku tak jumpa suami paling baik kecuali inilah suami paling baik." Dia puji suami dia, Ummu Salamah. Nabi Muhammad SAW kata, "Mudah-mudahan kamu dapat suami yang lagi baik daripada Ummu Salamah, Abu Salamah." Mana ada orang lain, Nabi lah tu. Habis iddah, Nabi Muhammad pergi pinang terang-terang. Yang tu dibenarkan. Dia adalah bab tu. Itu kena bincang dalam kitab fiqh, dalam bab nikah kahwin, fiqhul munakahat, fiqh perkahwinan. Adalah perbincangan tu.
Tak apalah, itu kita dah bincang dalam kuliah lepas. Ulang balik dia panjang pula ulang balik tu. Hari ni kita nak sambung ayat Quran. Ayat tu berbunyi wattaqullaha rabbakum. Takutlah kamu akan Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sebut tentang hukum talak. Dia pergi sebut hukum iddah. Lepas sebut hukum talak, pergi sebut hukum iddah, tiba-tiba dia pergi sebut ittaqullaha rabbakum. Tak pasal-pasal. Patut habislah pasal lepas pada tu ada cerita lagi sambungan berkait dengan hukum talak dan iddah ni. Jangan keluar rumah perempuan pula, jangan kita keluarkan perempuan daripada rumah, perempuan tu pula dalam rumah jangan keluar. Tiba-tiba Allah Ta'ala ni tak terus cerita, dia pergi stop dulu tengah jalan, dia buat keluar ayat ittaqullaha rabbakum. Takutlah kamu akan Tuhan kamu. Kenapa agak-agak dia pergi stop, pergi tengah-tengah tu ada ayat tengah sikit? Kenapa agak-agak? Jawapannya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak tarik perhatian. Dia nak tarik perhatian. Kita ni Syekh, kadang-kadang kita bercakap ni ralik, orang jadi makin ralik makin tunduk. Last sekali duk tengah ralik tu kita angkat sikit suara. Tarik perhatian. Pasal nak? Kita ada tengah khutbah Jumaat, perempuan sampai tempat penting tu kita rembah tongkat. Bum. Orang pun apa benda ni? Apa pasal nak? Cara kita rembah tongkat tu nak tarik perhatian. Kita dengar lagu orang menyanyi. Orang nak menyanyi kan, dia menyanyi tu ada time dia slow, lepas tu dia angkat suara, dia panggil chorus, betul tak? Kan ada orang menyanyi relax mulut, lepas tu dia tarik sampai ayat-ayat tempat-tempat tertentu, dan selalunya dia angkat tempat tertentu tu tempat-tempat yang terlalu penting. Ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu cara kita nak tarik perhatian orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun serupa, dia nak cerita ni, benda ni rumit dan benda ni orang tak suka. Cerita talak, dahlah talak, lepas tu kamu ni kena ada undang-undang pula, kena kawal dengan isteri kamu. Dahlah kita bercerai dengan bini kita, dahlah tak suka ke situ. Kita kena pergi rapat-rapat, kena jaga dia. Dah cara cerai lah, aku malas jaga kamu. Kena jaga lagi, Quran suruh jaga. Takut-takut orang ambil tak penting. Allah Ta'ala tarik balik perhatian kita supaya jadikan benda tu penting. Macam mana Allah Ta'ala nak kali perhatian kita? Dia pun sebut ittaqullaha rabbakum. Takutlah kamu akan Tuhan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia nak bagi ingatan kepada kita. Ingatan. Sebab tu dia pesan ittaqullaha rabbakum. Selalunya orang yang boleh bercerai ni hasil daripada bergaduh. Bila bergaduh, sifir dia marah. Biasalah tu. Gaduh-gaduh ni tak ada. Kenapa bergaduh? Kamu bergaduh ni marah? Tak, saya bergaduh tak ada marah. Pelik. Orang bergaduh ni mesti ada satu lagi, marah. Jadi, kadang-kadang kita marah ni kita luar kawalan tau. Kita luar kawalan. Orang cerita benda baik macam mana pun disebabkan marah, kita terlupa benda baik orang cakap. Macam mana kita nak redakan marah orang? Kita nak marahkan reda orang, dia kena ada satu word yang boleh meredakan kemarahan orang. Apa dia? Takut. Takut ni dia meredakan kemarahan. Contoh kita naik kereta, atau ada orang telefon, atau kita bercakap kawan kita dalam kereta, perempuan-perempuan dah bersembang tu bagus punya bergaduh, marah gila punya marah. Duk tengah marah-marah, tiba-tiba tengok polis kat depan, berhenti marah Syekh. Berhenti marah. Sampai dekat depan polis tu, jadi marah, jadi tak marah. Encik, tuan, apa khabar? Sihat? Nampak? Takut. Dari kerana takut, dia marah, jadi tak marah. Orang ni, dia duk bergaduh laki bini ni, nak sampai bercerai. Sampai bercerai. Marah lah tu. Allah Ta'ala nak redakan marah. Tarik ingatan dia tu, caranya, ittaqullaha rabbakum. Takutlah kamu kepada Allah Tuhan kamu. Nampak? Cara Allah Ta'ala capture orang punya perasaan. Ni Allah Ta'ala punya cara interaksi. Allah Ta'ala ni Syekh, kalau dia berinteraksi dengan kita, memang power punya interaksi. Orang nak belajar ilmu negotiator. Ada orang satu kerja namanya negotiator. Dia ni kerja dia pergi buat jururunding dengan orang. Kita antara parti dan parti, contoh kan, dia nak pergi jumpa dengan kawan satu lagi, dia ada tukang negotiator tu, tukang nego tu kan. Kita nak belajar ilmu komunikasi, ada ilmu tu nama negotiate, ada ilmu tu juru bahasa, macam-macam kaedah komunikasi. Rupa-rupa Allah Ta'ala pun ajar kaedah komunikasi. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya style. Betul Syekh? Kita nak bercakap dengan orang kan, anak ni ada rasa nak benda, nak bagi satu ilmu pada entah. Anak cerita ni seorang kawan anak pergi jumpa, anak kata nak jumpa satu teori fiqh, memang best punya nak cerita ke entah, tapi anak tak nak cerita hari ni ke entah. Kita cakap macam tu ke dia? Dia kata apa? Ajarlah ustaz. Tak apalah lain kali lah. Ajarlah ustaz. Tak apalah lain kali lah. Anak pun ada benda nak bagi tahu ustaz.
Tapi lain kali lah, Allah, kau kacau aku punya emosi pula. Kalau ustaz nak, ustaz cerita dulu ilmu ustaz, baru anak cerita ilmu anak pada ustaz. Nampak? Ini teori macam mana nak mempengaruhi orang ketika orang sedang berkomunikasi. Kaedah tu kan. Kalau kita baca dalam satu buku Komunikasi Pemimpin, ditulis oleh Puan Ainon. Kat Malaysia ni seorang penulis hebat, nama Puan Ainon kan. Dia banyak tulis pasal ilmu komunikasi. Dia ajar pada kita sebagai ahli politik. Dia ajar sebagai ahli politik, semasa pergi kempen pilihan raya, pakai spek mata, kata dia. Pakai cermin mata. Sebab pada pandangan umum manusia mengatakan orang pakai spek mata itu adalah bijak. Pada pandangan umum. Walaupun ramai orang pakai spek mata itu bodoh. Ramai pakai spek bodoh berlemah kan. Tapi nak bagi tahu, kebiasaan pada pandangan orang pakai spek mata itu adalah bijak. Bila kita jumpa seseorang yang pakai spek, kadang otak kita tu menilai orang ni bijak. Dan kita akan kata orang itu bodoh apabila dia bercakap menggambarkan kebodohan dia. Bila dia bercakap menggambarkan kebodohannya, otak kita terpaksa berfungsi sebanyak 5 saat untuk nak mengubah daripada kata dia pandai kepada bodoh. Jadi ahli politik kalau pergi kempen pakai spek, biar dilihat bijak walaupun bodoh. Nampak? Itu teori komunikasi. Teori komunikasi dalam buku Puan Ainon. Puan Ainon belajar dekat kita dalam buku tu, dia kata kalau kita berinteraksi dengan orang muda dan kita berinteraksi dengan orang tua dah tak sama. Cara interaksi dengan orang tua, kalau kita jumpa dengan dia, kita kena pegang dia punya lengan. Dan kita kena gosok belakang dia. Yang tu orang tua mesti kalah. Biar orang tua kena goreng kali ni. Habis nak cerita jadi teori komunikasi. Dan teori komunikasi tu, Quran ajar. Quran dah ajar dah teori komunikasi. Macam mana kita berinteraksi sesama manusia. Antaranya, Allah Ta'ala cerita benda penting tau. Benda penting sampai kita jadi ralik, dengar, lepas tu, aku rasa macam malah nak buat lah. Dah lah bercerai, aku dah meluak dah dengan bini aku ni. Lepas tu tiba-tiba buat undang-undang, kita jangan jauh dengan dia, kena rapat, kena kahwin balik. Alamak, tension, aku dah tak suka dia. Allah Ta'ala kata, ittaqullaha rabbakum, kamu kena takut Allah, dan Allah tu Tuhan kamu. Ambil kau sebiji. Kita dengar tu, alamak, kena beringat sikit. Nak cara Allah Ta'ala nak tarik perhatian kita supaya tak langgar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ni, dia pergi compare di antara kalimah Allah dan Rabbah. Pasal tak? Selalunya Allah Ta'ala akan sebut ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Ada ayat lain pula, ittaqu rabbakum, takutlah kamu akan Tuhan kamu. Ayat ni dia tak sebut ittaqullah sahaja, dia tak sebut ittaqu rabbakum sahaja. Dia pergi sebut ittaqullaha rabbakum. Dua-dua digabung. Kenapa agak-agak? Ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh, Allah Ta'ala kalau dia pesan ittaqullah ataupun ittaqu rabbakum, penting dah tu, bersungguh dah tu bagi tahu tu. Tapi kalau dia pergi compare dua-dua, lagi bersungguh. Bersungguh Syekh, bersungguh. Allah tu apa dia? Uluhiyah, Tuhan yang layak disembah. Allah Ta'ala ni Tuhan layak disembah. Allah Ta'ala ni banyak nama. Antara satu nama yang digunakan ialah Rabb, rububiyah, yang mentadbir. Alam ni dia boleh bergerak. Siapa tukang tadbir? Allah. Kita belajar ilmu sains, kita tengok dalam orang duk cerita pasal sains, matahari dengan bulan dan bumi ni dia selalu berjalan dekat dia punya orbit. Dalam teori orang barat, matahari tu duduk terpaku, yang duk pusing tu adalah bulan, bintang, bla bla duk keliling dekat matahari. Itu teori orang barat. Dalam teori Al-Quran ajar, matahari tu sendiri tu bergerak. Bergerak tu dekat landasan-landasan dia, dekat orbit-orbit dia. Itu dalam teori Al-Quran. Duk jalan tu Syekh, duk jalan tu dia tak lari sikit pun dengan landasan dia. Bahkan kalau matahari tu terdekat sikit dengan matahari dengan bumi, bumi tak akan hancur. Kalau matahari tu dia terjauh sikit daripada matahari, matahari akan penuh dengan salji. Tapi punya hebatnya perjalanan matahari, bulan, bintang, bulan, matahari, bumi ni, dia berjalan dekat orbit tu tak lari sikit pun. Persoalan dia, siapa punya kerja? Siapa yang pergi jaga tu? Yang jaga tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi tu asalnya tak ada. Yang bagi ada tu siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bumi tu pula dia ada satu sistem, iaitu udara. Dan udara tu pula dia ada oksigen, dia ada karbon dioksida. Oksigen kita sejut, keluar jadi karbon dioksida. Daripada karbon dioksida dia pergi kat tumbuhan. Tumbuhan tu sudut, tukar pula jadi oksigen. Dia tukar. Siapa yang buat undang-undang tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mentadbir itu, yang menggerakkan bumi, yang jadikan bumi itu bagus, yang ada peredaran udara, yang tukang bekerja itu Allah. Nama Allah Ta'ala yang mentadbir itu namanya rububiyah, Rabb.
Allah Subhanahu wa taala ni bila dia sebut ittaqullaha rabbakum, dia suruh kita peringat dua perkara. Gambaran bersungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berdoa pun kadang-kadang kita guna Allahumma dan kadang-kadang kita guna Rabbana. Cuba kita perhati kita punya doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk diberikan kepada kami ni syurga. Allahumma tu uluhiyah. Dan kadang-kadang kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami juga terjemahan ni kan. Allahumma ni Tuhan yang layak disembah. Rabbana rububiyah tu Tuhan yang mentadbir alam. Tuhan yang tu juga, tapi nama yang digunakan dengan nama yang pelbagai. Kalau kita berdoa, nak bagi doa kita dimustajabkan betul-betul, compare dua nama, Allahumma dengan Rabbana. Kalau kita doa Allahumma tu makbul, tapi dia tak berapa sungguh sangat. Tapi kalau gabung bersungguh. Macam cerita zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni dia problem tau dengan kaum Bani Israel. Yahudi degil sangat. Degil macam mana nak buat? Last sekali dia orang dia pergi minta, tolonglah Isa, kami tak ada makanan, tak ada minuman, tolonglah turunkan makanan kepada kami. Nabi Isa tu tak datang berdoa. Apa doa Nabi Isa AS? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nampak dia gabung dulu. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami dan Tuhan kami. Wahai Tuhan kami yang uluhiyah, yang layak disembah. Rabbana, Tuhan kami yang mentadbir alam, tolonglah turunkan kepada kami hidangan daripada langit. Doa Nabi Isa tu dengan gabung dua nama punya bersungguh tu, berkat doa Nabi Isa AS, makanan daripada langit tu nampak turun. Nak cerita bila kita gabung tu nampak bersungguh kan. Allah Subhanahu wa taala ni kadang-kadang dia berinteraksi tu betul-betul bersungguh. Dia bagi tahu ittaqullaha rabbakum, takutlah kamu akan Allah. Itu kita dah jam dah. Dia tambah pula rabbakum, Allah Tuhan yang mentadbir kita. Masa tu kita terkenang terus apa kebaikan dan budi baik yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Allah Taala nak bagi tahu pada kita, manusia, kamu kena ingat, wahai orang lelaki, aku nak ingat kamu. Kamu tu boleh hidup, aku jaga tahu tak? Tiba-tiba aku pergi campak perasaan sayang kamu kepada isteri kamu boleh kahwin. Bila aku jaga kamu tu pula kena jaga bini kamu. Bini kamu kena jaga. Tiba-tiba kamu bercerai, kamu kena jaga pula bini kamu yang kamu cerai tu. Itu nak cerita cara Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita supaya kita tidak mengkhianati orang perempuan yang telah dicerai. Ni Islam Nak Islam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gitu. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut ittaqullaha rabbakum. Takutlah kamu akan Allah, dan Allah Taala merupakan Tuhan kamu. Habis dah satu part, Allah Taala peringat, kita pun beringat dari situ. Allah Taala pun sambung balik cerita hukum. Apa sambungan Allah Taala? Kata Allah Taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan isteri-isteri kamu yang telah ditalak itu daripada rumah-rumah mereka. Rumah tu kita beli. Rumah tu guna duit kita, bukan guna duit perempuan pun, bukan guna duit bini kita pun. Tapi walaupun rumah tu beli guna duit kita, rumah tu tak guna duit bini kita satu sen pun, tapi Allah Ta'ala kata jangan kamu keluarkan isteri kamu tu daripada rumah mereka. Bukan rumah kita, rumah mereka. Allah Ta'ala pergi relate rumah tu dengan perempuan, bukan rumah tu dengan lelaki. Kenapa kakak? Kenapa mesti ada sebab. Patut Allah Ta'ala kata la tukhrijuhunna min buyutikum. Patut lagu tu ayat dia. Jangan kamu keluarkan isteri-isteri kamu daripada rumah kamu. Patut macam tu. Tapi Allah Ta'ala nak kata macam tu. Allah Ta'ala kata jangan kamu keluarkan isteri-isteri kamu daripada rumah mereka, rumah perempuan. Kenapa Allah Ta'ala pergi relate rumah dengan perempuan? Kenapa tak relate rumah tu rumah kita? Walhai rumah tu kita beli, rumah tu duit kita, rumah tu buat titik peluh kita, tak guna satu sen pun duit bini kita. Tapi Quran bagi tahu rumah tu bini kita. Kenapa? Sebab sifat orang perempuan ni adalah kebergantungan. Orang perempuan ni sifat dia mesti ada kebergantungan. Asal penciptaan Hawa itu sendiri itu kebergantungan daripada Adam. Nabi Muhammad SAW kan pernah sebut, orang perempuan ni diciptakan Tuhan daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kamu nak betulkan, patah. Kalau kamu nak biar bengkok, tak boleh juga. Dalam sekali Nabi Muhammad kata, istausu an-nisa'a bil khair. Sentiasalah kamu memberi nasihat kepada dengan pesanan-pesanan yang baik. Pesanan Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Gambarannya sifat orang perempuan itu adalah dia nak dipayungi. Itu orang perempuan. Dia azan dulu. Hasan, panjang pula ayat ni.